Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama dulu majlis kita pada malam ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, maka kita pada hari ini masih lagi diberi dua nikmat yang paling besar dalam hidup kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Jadi selamat datang kepada semua penonton dan terima kasih kepada Papisma kerana pada malam ini kita bersiaran secara live di dalam Facebook Papisma, kita membincangkan satu topik yang amat bersempena dengan sambutan Hari Sedunia yang kita telah sambut pada 8 Mac yang lalu. Jadi pada malam ini kita bersama-sama dalam program Bual Bicara Undang-Undang dan tajuk yang bakal kita kupaskan pada hari ini adalah wanita dan kanak-kanak versus penderaan dalam rumah tangga. Adakah hak mereka untuk dipertahankan? Jadi bersama-sama saya pada malam ini untuk mengupas tajuk yang amat penting ini adalah Dr. Mazlina binti Muhammad Hussein. Dan sebelum saya perkenalkan Dr. Mazlina, ingin saya tegaskan di sini bahawa program malam ini adalah julung-julung kali diadakan dan program ini merupakan program yang telah dianjurkan oleh WARA, iaitu Esko Wanita Remaja dan Kanak-Kanak Papisma. Jadi saya kira anda semua tidak sabar lagi untuk bersama-sama dengan kami bagi mengikuti program ini. Okey, jadi terlebih dahulu saya memperkenalkan satu-satunya panel kita pada malam ini, Dr. Mazlina binti Muhammad Hussein yang merupakan pensyarah undang-undang di UiT Islam Antarabangsa Malaysia Gombak. Dan sedikit berkenaan dengan beliau merupakan kelahiran Melaka, mendapat pendidikan rendah dan menengah juga di Melaka, seterusnya menggulung ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1993 dan setahun selepas itu beliau menggenggam undang-undang perbandingan juga di universiti yang sama. Pada tahun 2014, beliau menyambung pelajaran di peringkat Doktor Falsafah Undang-Undang Kebangsaan Malaysia. Jadi sekarang beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan bidang pengkhususan beliau adalah Undang-Undang Jenayah dan Undang-Undang Kesihatan Mental. Saya rasa beliau memang ahli panel yang sepatutnya membicarakan berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Jadi doktor nampaknya kita punya peserta sudah tidak sabar lagi untuk kita mulakan bicara kita pada malam ini. Jadi marilah sama-sama kita berkenalan dulu dengan topik kita pada hari ini. Boleh tak doktor terangkan kepada kami sebenarnya apa definisi keganasan rumah tangga ni ataupun domestic violence lah dan juga penderaan kanak-kanak ni, child abuse ni. Adakah hanya tertakluk kepada penderaan fizikal saja? Okey doktor, boleh doktor terangkan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih Dr. Azira, terima kasih juga kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya. Bila saya dengar Dr. Azira membacakan CV saya tu, saya rasa macam ni bercerita tentang aku ke ni ya. Okey, sebenarnya saya ni biasa sahaja, adalah pengalaman sedikit untuk berkongsi pandangan dan juga pengetahuan tentang topik kita pada hari ini, iaitu penderaan wanita dan kanak-kanak, kadang-kadang disebut juga sebagai keganasan rumah tangga sebab kebanyakan kes-kes penderaan ini berlaku dalam rumah tangga. Jadi bila kita sebut perkataan penderaan dan keganasan rumah tangga tu sebenarnya tak jauh beza. Dua perlakuan yang sama, sangat bergantungan antara satu sama lain. Okey, seterusnya slide.
bila kita bercerita tentang keganasan rumah tangga ni, ada dua perkara yang kita perlu ambil maklum ataupun dua kriteria utama tentang apakah yang dimaksudkan dengan penderaan dan juga keganasan rumah tangga. Saya akan bersandarkan penerangan saya kepada Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017. So ada dua kriteria utama tentang keganasan rumah tangga. Pertama, siapakah mangsa kepada keganasan rumah tangga, dan kriteria kedua adalah jenis-jenis perlakuan yang dianggap sebagai keganasan rumah tangga dari sudut undang-undang. Okey, siapakah mangsanya? Okey, sebab kadang-kadang orang kata siapa mangsa? Adakah isteri sahaja? Adakah anak-anak sahaja? Sebab selalu masyarakat beranggapan bila kita bercerita tentang keganasan rumah tangga, kita bercerita tentang keganasan dan penderaan terhadap isteri dan kanak-kanak sahaja. Tetapi okey, menurut Akta Keganasan Rumah Tangga, ada 5 kategori mangsa. Okey, ada 5 kategori mangsa. Slide seterusnya. Okey, kalau tuan-tuan, puan-puan dan hadirin-hadirat sekalian lihat kepada slide yang saya sediakan, si mangsa dalam keganasan rumah tangga boleh jadi isteri atau suami. Jadi ini menunjukkan bahawa undang-undang kita ni adil. Dia tidak mendiskriminasikan lelaki dengan beranggapan bahawa semua mangsa keganasan rumah tangga tu mesti isteri. So dia boleh jadi isteri atau suami, dan hakikatnya memang ada suami-suami yang didera oleh ahli keluarga sendiri. Dari segi peratusannya memanglah kaum wanita yang lebih ramai didera, tetapi itu tidak bermaksud bahawa kaum lelaki tidak didera sama sekali. Cuma peratusannya sangat sedikit, mungkin kerana mereka tidak melaporkan kepada pihak berkuasa bahawa mereka sebenarnya telah didera. Tapi kalau kita lihat kepada pelakuan-pelakuan yang tertakluk dalam keganasan rumah tangga ataupun penderaan, saya rasa mungkin ada antara kita yang akan terasa, alamak, aku pun pernah buat begini. Adakah ini bermaksud aku sebenarnya mendera suami aku? Okay. So mangsa yang kedua ataupun kategori mangsa yang kedua adalah bekas isteri atau bekas suami. Sebab hakikatnya undang-undang juga menyedari kadang-kadang dalam kes keganasan rumah tangga ini, mangsa adalah bekas pasangan. Sebab mungkin pelaku tu dia tak boleh nak meneruskan kehidupan, dia tak boleh nak move on kan. So dia masih lagi meneruskan penderaan terhadap bekas isterinya ataupun bekas suami. Kadang-kadang berlaku juga mungkin sewaktu tempoh iddah contohnya, pasangan masih tinggal bersama. So oleh sebab itu bekas pasangan itu mempunyai ruang dan peluang untuk terus mendera bekas pasangannya. Okey, yang ketiga, mangsa yang ketiga adalah kanak-kanak. Ini biasa berlaku. Mangsa kepada keganasan rumah tangga boleh juga orang dewasa yang tiada keupayaan. Kadang-kadang ada ahli keluarga yang mungkin menghadapi kekurangan daripada segi keupayaan, kita panggil kelainan keupayaan, yang menyebabkan kelemahan, kekurangan itu menjadikan mereka sangat vulnerable ataupun terdedah kepada penderaan dan juga keganasan rumah tangga. Dan kategori mangsa yang terakhir adalah mana-mana anggota keluarga yang lain. Maknanya selagi mana mereka tinggal bersama dalam rumah tangga yang sama, sesiapa sahaja dalam keluarga itu sebenarnya berpotensi untuk menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga. Dan kategori mangsa ini sebenarnya juga mencerminkan siapakah pelakunya. So pelakunya boleh jadi isteri, pelakunya boleh jadi suami, pelakunya boleh jadi bekas isteri atau bekas suami, pelakunya boleh juga jadi mana-mana anggota keluarga yang lain. Okay, itu kriteria yang pertama. Bila kita bercerita tentang kriteria kedua, iaitu perlakuan-perlakuan yang boleh dianggap sebagai penderaan ataupun keganasan rumah tangga. Sebab tadi Dr. Azira tanya, adakah penderaan fizikal sahaja, bagaimana dengan penderaan mental ataupun penderaan daripada sudut seksual. Okay, kalau kita lihat slide seterusnya, apakah pelakuan-pelakuannya?
So Akta Keganasan Rumah Tangga ni dia menetapkan ada 7 perlakuan, dan kalau kita lihat kepada perlakuan-perlakuan ini, kita boleh lihat sebenarnya keganasan rumah tangga ini bukan sahaja merujuk kepada keganasan dari sudut fizikal, tetapi juga boleh jadi keganasan penderaan daripada sudut mental dan juga seksual. Okay, so perlakuan yang pertama yang digambarkan sebagai keganasan rumah tangga adalah secara sengaja atau dengan disedari meletakkan atau cuba meletakkan mangsa dalam ketakutan kecederaan fizikal. So perlakuan yang pertama ini menunjukkan sebenarnya tidak perlu pun suami ataupun pelaku menggunakan kekerasan sehingga menyebabkan kecederaan fizikal. Tetapi kalau dia meletakkan mangsa dalam ketakutan kecederaan fizikal sahaja, sudah boleh dianggap sebagai keganasan rumah tangga. Sebab sebenarnya ramai yang berlaku, banyak kali juga berlaku di mana mangsa tu sering ditakutkan, dimomok-momokkan dengan keganasan. Oleh sebab itu mangsa takut nak bercakap, kadang-kadang takut nak menyatakan pandangan, takut nak melakukan sesuatu. Okay? So kalau kita lihat dan cuba meletakkan mangsa juga satu kesalahan, sebab dalam konteks jenayah bukan sahaja mereka yang melakukan jenayah tersebut boleh dibicara dan dihukum jika didapati bersalah, tetapi cubaan untuk melakukan itu juga adalah satu kesalahan. Bersubahat dalam melakukan keganasan rumah tangga juga adalah satu kesalahan. Okey, perlakuan yang kedua adalah menyebabkan kecederaan fizikal kepada bangsa. Ini sangat selalulah dalam kebanyakan kes penderaan ataupun dalam kebanyakan kes keganasan rumah tangga, kita lihat memang pelaku akan menyebabkan kecederaan fizikal kepada bangsa. Perlakuan yang ketiga adalah memaksa bangsa sama ada dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa perbuatan, baik yang berbentuk seksual atau tidak, yang bangsa berhak tidak melakukannya. Sebab negara kita ni adalah negara yang merdeka, setiap orang mempunyai hak untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Okey, dan selalunya seseorang yang lain itu tidak boleh memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mahu ataupun dia tidak rela. Contohnya mengeksploitasi kanak-kanak ataupun menyuruh anak-anak menjadi buruh. Okay, ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya dilarang dan boleh juga dianggap sebagai satu penderaan ataupun keganasan rumah tangga. Dan kalau kita tengok dalam konteks perlakuan yang ketiga ini, tidak semestinya perbuatan yang dipaksa itu berbentuk seksual. Dia boleh jadi berbentuk seksual, dia boleh juga jadi tidak berbentuk seksual. Cuma satu perkara yang kita perlu fahami ialah dalam konteks undang-undang di negara kita, contohnya bila kita bercerita tentang jenayah rogol di bawah Seksyen 375 Kanun Kesesaan, salah satu daripada halangannya adalah seorang suami tidak boleh dituduh kerana merogol isterinya sendiri. Okey, namun demikian tidak bermaksud jika suami melakukan kekerasan sewaktu mengadakan hubungan seksual dengan isteri, itu tidak bermaksud si suami ini tidak bersalah langsung. Maksudnya suami itu masih boleh didapati bersalah di atas kesalahan-kesalahan lain kecuali kesalahan merogol isterinya sendiri. Itu antara perubahan ataupun ketidaksamaan, perbezaan antara undang-undang di Malaysia dan juga undang-undang di negara lain. Sebab terutamanya di negara barat, seorang suami boleh didapati bersalah kerana merogol isterinya sendiri. Marital rape is an offence, tetapi tidak di Malaysia. Okay? Kesalahan yang ketiga ataupun perlakuan yang ketiga yang dianggap sebagai penderaan adalah mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan. Tetapi kita perlu lihat dalam konteks sekarang, contohnya dalam
waktu pandemik COVID-19 ni, kalaulah mana-mana ahli keluarga tidak membenarkan ahli keluarga yang lain untuk keluar, itu tidak boleh dianggap sebagai satu keganasan rumah tangga lah kan. Ataupun katakanlah anak tu adalah seorang anak yang mungkin sedikit liar, jadi maka ibu bapa untuk memastikan anak-anak dia ni tak keluar rumah, tidak terlibat dengan gejala-gejala yang tidak sihat, dia mengurung anak dia demi kebaikan anak dia. Mungkin itu tidak boleh dianggap sebagai satu keganasan rumah tangga. So kita perlu melihat daripada setiap aspek dan konteks sebelum kita boleh katakan oh ini keganasan rumah tangga. Bukan semua mengurung dan menahan mangsa tu dianggap sebagai satu keganasan rumah tangga. Okey, seterusnya kita ada 3 lagi Dr. Azira. Okey, melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan kesedihan. Tengok tu, undang-undang kita ni sebenarnya sangat komprehensif dan menyeluruh, sehingga kan kalaulah pelaku itu dengan sengaja menyebabkan kemusnahan ataupun kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan kesedihan atau kegusaran kepada mangsa pun boleh dianggap sebagai keganasan rumah tangga. Seterusnya, menyebabkan penderaan psikologi, termasuk kecederaan emosi kepada mangsa, menyebabkan mangsa mengalami delusi dengan menggunakan bahan-bahan yang memabukkan. Okay, dan jika mangsa itu adalah kanak-kanak, menyebabkan mangsa mengalami delusi dengan bahan-bahan yang memabukkan atau bahan-bahan lain. So dalam konteks Akta Keganasan Rumah Tangga ini, saya kira konsep penderaan dan keganasan rumah tangga di Malaysia agak lengkap sebab dia merangkumi pelbagai jenis penderaan, bukan saja penderaan fizikal tetapi juga penderaan mental dan juga penderaan seksual. Jadi saya harap penerangan saya ini dapat memberikan penerangan yang jelas tentang konsep keganasan rumah tangga dan juga penderaan kanak-kanak. Terima kasih Dr. Azira. Okey, terima kasih kepada doktor atas penerangan tadi Jadi jelaslah kepada kita bahawa penderaan ini bukan sahaja melibatkan penderaan fizikal tetapi juga meliputi penderaan psikologi dan juga seksual. Okey, mangsa juga bukan hanya isteri tapi suami pun boleh jadi mangsa atau sesiapa sahaja di dalam rumah tangga kita tu boleh menjadi mangsa. Kepada pemangsa pemangsa tu orang yang sama yang berada di dalam lingkungan dalam rumah kita. Jadi doktor baru-baru ini kita dikejutkan dengan 2 kematian disebabkan oleh didera oleh ibu bapa dan tidak kurang juga jumlahnya kes-kes isteri yang didera disebabkan oleh stres PKP. Dan bila kita lihat ada satu laporan Kementerian Pembangunan Wanita Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat iaitu seramai 1929 aduan keganasan rumah tangga ni berlaku sejak PKP. Iaitu sejak kita mula 18 Mac 2020, about setahun yang lalu. Jadi doktor, macam mana kita nak perkara ini, jadi doktor boleh terangkan tak? Adakah wanita ni dan kanak-kanak ni sebenarnya mempunyai hak ke atas diri mereka? Kalau kita lihat penderaan dengan adanya penderaan kepada isteri kan, lepas tu kematian kanak-kanak ni yang disebabkan oleh didera oleh ibu bapa. Jadi sebenarnya mereka ni mempunyai hak tak ke atas diri mereka? Jika ada dan boleh diperjuangkan apakah hak-hak mereka dan masyarakat perlu tahu hak mereka ni bagi membendung masalah ini. Dipersilakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Azira atas soalan tu. Saya rasa soalan tu sangat menarik sebab semua orang tahu dia ada hak tapi kadang-kadang orang tidak tahu apa haknya ataupun tahap mana haknya. Okey, setakat mana hak kita sebenarnya, hak untuk bersuara, hak untuk hidup secara bebas, hak untuk kehidupan, okey. Dan bila kita cerita tentang penderaan ataupun keganasan rumah tangga, memang salah satu sebab kenapa keganasan rumah tangga ni berlaku adalah disebabkan stres lah. Kalau pelakon ni dia tertekan, okey, jadi dia tidak dapat nak melepaskan perasaan. Jadi bila dia tak dapat nak lepaskan perasaan ni, biasanya dia akan melepaskan perasaan kepada orang yang lemah.
okey, ataupun orang yang dia rasa kalau dia lepaskan pun orang tu tidak akan membalas. Itu masalah yang paling utamalah yang biasa berlaku di mana-mana. Dan kadang-kadang secara peribadinya bukan sahaja orang yang stres, kadang-kadang orang yang tak stres pun mendera juga sebab dia tidak tahu pun sebenarnya apa yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan sebab dia anggap itu adalah satu norma yang boleh diterima. Contohnya ada orang kata bila kita cerita dalam hal mendidik anak-anak kan, kadang-kadang ada ibu bapa kata okey, asal tak mati, asal jangan patah riuk tak mengapa. Jadi dia tidak beranggapan bahawa perbuatan dia itu sebenarnya adalah satu kesalahan. Dia tak anggap pun itu sebagai satu penderaan, tetapi dia melihat itu sebagai satu cara untuk mendidik anak dia. Itu yang saya katakan, kadang-kadang sebenarnya kita tak tahu hak kita sebagai ibu bapa sebab kita rasa itu anak aku, terserahlah pada aku macam mana nak ajar, orang lain tak ada hak. Jadi kita tak anggap itu sebagai satu kesalahan. Itu satu yang normal. Dan kadang-kadang pelaku juga adalah seorang yang didera sewaktu kecil. Jadi dia rasa disebabkan dia pernah didera, dia anggap itu adalah sesuatu yang normal dan juga dia ingin membalas. Sebab dia mempunyai hidup yang tidak bahagia, jadi dia nak orang lain pun jadi tidak bahagia. Okey, bila kita bercerita tentang perlindungan ataupun hak daripada sudut undang-undang, saya rasa mahu tidak mahu kita perlu merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan. Apakah yang telah ditetapkan oleh perlembagaan kita tentang hak kita sebagai seorang warga negara Malaysia. Itu adalah undang-undang ibu ataupun undang-undang yang paling utama di negara kita. Dan yang bagusnya bila kita bercerita tentang perlembagaan Malaysia ni, sebenarnya perlembagaan kita terutamanya di bahagian kedua, dia memang memberikan pelbagai hak asasi kepada semua. Okey, dia memberikan hak asasi kepada semua dan hak-hak asasi ini sebenarnya menjamin hak kepada setiap individu di Malaysia untuk hidup, bukan sekadar untuk hidup, tetapi juga menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan keselamatan. Untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita boleh tengok slide yang seterusnya tentang Perlembagaan Persekutuan bahagian kedua, dia memang memberikan pelbagai hak asasi kepada semua, antaranya hak untuk hidup, hak keselamatan individu, hak kesamarataan dari pelbagai sudut. Maknanya tak ada diskriminasi antara lelaki dan wanita, tidak ada diskriminasi antara orang dewasa dan kanak-kanak, tidak ada diskriminasi antara orang yang sempurna dan juga orang yang kurang upaya atau kelainan upaya. Dan hak inilah sebenarnya menjamin keselamatan individu di Malaysia. Hak ini menjamin keselamatan masyarakat di Malaysia. Dan kalau kita lihat peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan ini sebenarnya adalah sejajar dengan pengisytiharan hak asasi manusia sejagat yang diterima pakai oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. So bawah perkara 3 untuk pengisytiharan hak asasi manusia ini, semua orang mempunyai hak untuk hidup, semua orang mempunyai hak kebebasan dan semua orang mempunyai hak untuk merasa selamat. Jadi saya rasa kalau semua orang tahu bahawa orang lain juga mempunyai hak untuk rasa selamat, tentunya orang tidak akan melanggar hak-hak asasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok slide yang seterusnya doktor dan hadirin hadirat sekalian, peruntukan di bawah kanun keseksaan. Kanun keseksaan ni sebenarnya adalah undang-undang utama ataupun akta peruntukan utama tentang kesalahan-kesalahan jenayah di Malaysia. So berdasarkan kepada kanun keseksaan, kita lihat bahawa terdapat banyak peruntukan tentang pelakuan-pelakuan yang dianggap sebagai kesalahan jenayah dan hukuman-hukuman untuk setiap kesalahan jenayah yang dilakukan. Untuk pengetahuan semua, Akta Keganasan Rumah Tangga itu perlu dibaca bersama-sama
dengan kanun keseksaan. Jadi biasanya kalaulah pelaku itu melakukan kesalahan, mana-mana kesalahan yang termaktub di dalam Akta Keganasan Rumah Tangga ini, maka tindakan boleh diambil. Okey, di bawah peruntukan kanun keseksaan. Jadi contohnya macam tadi Dr. Azra bagi contoh kes penderaan, mungkin jika hingga melibatkan kematian, mungkin pelaku boleh dituduh membunuh di bawah Seksyen 302. Jika dia menyebabkan kecederaan yang serius, mungkin dia boleh didakwa atas kesalahan menyebabkan kecederaan serius. Malah kanun keseksaan di bawah Seksyen 326A memperuntukkan hukuman yang lebih berat kepada mana-mana individu yang melakukan keganasan hingga menyebabkan kecederaan kepada sama ada kepada pasangan ataupun kepada bekas pasangan. Right? Itulah kepentingannya kanun keseksaan ini, dan disebabkan undang-undang menyediakan hukuman atas kesalahan tersebut. Itu menunjukkan bahawa semua orang mempunyai hak untuk mendapat keselamatan, dan sekiranya hak keselamatan itu dirampas ataupun dilanggar oleh mana-mana individu, maka individu yang melakukan, yang melanggar hak tersebut boleh dihukum, boleh didakwa di bawah kanun keseksaan. Okey, seterusnya kita bercerita tentang Akta Keganasan Rumah Tangga tadi. Apa hak-hak yang disediakan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga? Selain daripada memberi definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga, Akta Keganasan Rumah Tangga juga sebenarnya menceritakan tentang ataupun memperuntuk tentang hak mangsa untuk mendapat perlindungan. Okey, hak mangsa untuk mendapat perlindungan, dan apakah jenis-jenis perlindungan yang diberikan kepada mangsa. Contohnya sewaktu siasatan, okey, mangsa boleh mendapat perlindungan di mana mahkamah boleh mengeluarkan perintah perlindungan kepada mangsa sementara menunggu siasatan dilakukan. Begitu juga sewaktu perbicaraan, sekiranya mangsa merasa takut ataupun beranggapan bahawa pelaku berkemungkinan akan menyebabkan kecederaan ataupun akan terus mendera, maka sekali lagi mahkamah boleh mengeluarkan perintah untuk memberikan perlindungan kepada mangsa sewaktu perbicaraan. Jadi hak untuk mendapat perlindungan tu sebenarnya memang dah termaktub di dalam undang-undang. Yang ketiganya ialah kita bercerita tentang itu ketiga kan. Keempat, kita bercerita tentang Akta Kanak-Kanak 2001. Kalau kita tengok di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 ini adalah satu akta yang khusus untuk menjaga kepentingan dan keselamatan kanak-kanak. Undang-undang ni, akta ini sebenarnya lebih komprehensif sebab dia memberi perlindungan. Kalau kita boleh tengok slide yang seterusnya ya, dia memberikan perlindungan kepada kanak-kanak dari pelbagai jenis bahaya. Okey, baik dari sudut penyalahgunaan, okey, penyiksaan, penderaan, diskriminasi dan eksploitasi. So kita boleh lihat konsep perlindungan kepada kanak-kanak di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 ni sebenarnya lebih besar, di mana kanak-kanak ni dilindungi dari sebarang jenis bahaya, termasuklah penyalahgunaan kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni dia antara golongan-golongan yang sentiasa terdedah kepada penyalahgunaan, penyiksaan, penderaan, diskriminasi dan eksploitasi, untuk memastikan perkembangan sihat kanak-kanak baik dari segi fizikal, sosial, emosi dan juga mental. Contoh kalau kita tengok di bawah bab 3 Akta Kanak-Kanak, contohnya meletakkan tanggungjawab kepada ibu bapa ataupun penjaga, alright, untuk memastikan bahawa kanak-kanak ini disediakan ataupun diadakan makanan, pakaian, rawatan perubatan, rawatan pergigian, penginapan, pemeliharaan yang mencukupi. Maknanya undang-undang dah cakap jelas dah apa tanggungjawab ibu bapa ataupun penjaga terhadap kanak-kanak. Dia kena pastikan bahawa anak-anak ini mendapat makanan, pakaian, rawatan yang mencukupi, penginapan yang selesa. Okey, dan jika
ibu bapa gagal melakukan yang tersebut. Maknanya dia gagal menyediakan makanan yang mencukupi, ataupun dia mengabaikan anaknya, ataupun dia membuang anaknya, ataupun dia mendedahkan anak-anaknya kepada bahaya, maka pelaku itu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dia boleh didakwa dan dia boleh juga dihukum. So antara hukuman yang dikenakan adalah hukuman penjara, okey, dan juga denda atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah Akta Kanak-Kanak. Dan perkara terakhir yang saya nak sentuh bila kita bercerita tentang hak kanak-kanak ni, mungkin baik juga kalau kita boleh merujuk kepada Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara. Kalau boleh tengok slide yang seterusnya. Okay, sebab Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara ni sangat penting, sebab di bawah dasar ini setiap kanak-kanak mempunyai hak kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan kanak-kanak agar dapat menikmati peluang dan ruang untuk mencapai perkembangan yang holistik dalam persekitaran yang kondusif. So oleh itu mereka mempunyai hak untuk hidup dalam jagaan, pemeliharaan, kasih sayang, perkhidmatan kesihatan dan bantuan sosial. Mereka juga mempunyai hak untuk dilindungi daripada sebarang pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. So saya kira 4 akta dan juga dasar yang saya ceritakan sebentar tadi sudah cukup untuk membuktikan sebenarnya hak untuk mendapat kehidupan yang selamat dan selesa itu memang termaktub di dalam undang-undang. Ada lagi akta-akta lain tapi disebabkan kekangan masa, saya rasa yang 4 ni dan juga satu dasar ni sudah mencukupi untuk menunjukkan bahawa semua kanak-kanak dan semua wanita di Malaysia sebenarnya memang dijamin keselamatan dan keselesaannya. Terima kasih saudari pengurusi, saya harap itu menjawab soalan. Okey, terima kasih kepada doktor atas penerangan tadi. Saya rasa penerangan ni agak terperinci berkaitan dengan hak dan juga akta. Dan paling penting kita ingat di sini bahawa sebenarnya ada 2 akta yang paling penting bagi wanita dan kanak-kanak ni, iaitu Akta Keganasan Rumah Tangga. Akta ni untuk melindungi para wanita yang didera oleh suami ataupun penganiayaan terhadap wanita Dan Akta Kanak-Kanak ni adalah bagi melindungi hak-hak kanak-kanak. Hak-hak kanak-kanak ni seperti yang doktor sebutkan tadi tu merangkumi semualah dari segi keperluan kehidupan, rawatan, kesihatan dan seumpamanya Jadi untuk seterusnya doktor, mungkin doktor boleh terangkan lagi lebih detail berkenaan dengan Akta Keganasan Rumah Tangga dan juga Akta Kanak-Kanak ni doktor. Sebab sekarang ni tajuk kita bertumpu kepada wanita dan kanak-kanak. Jadi kalau doktor boleh terangkan dengan lebih detail lagi berkenaan akta ni, dipersilakan doktor. Okey, terima kasih saudari pengurusi majlis. Bila kita cerita tentang Akta Keganasan Rumah Tangga dan juga Akta Kanak-Kanak tadi seperti yang saya nyatakan bahawa Akta Keganasan Rumah Tangga ni perlu dibaca bersama-sama dengan kanun kesiksaan sebab dalam banyak keadaan kita lihat bahawa perbuatan pelaku yang melakukan keganasan rumah tangga atau penderaan ini selalunya berakhir dengan jenayah. Okey, berakhir dengan pelakuan jenayah. Jadi saya tidak boleh bercerita tentang Akta Keganasan Rumah Tangga ini tanpa merujuk kepada kanun kesiksaan kerana dalam banyak keadaan memang pelaku akan didakwa dengan menggunakan kanun kesiksaan. Okey, kalau kita tengok slide seterusnya. Okey, macam yang saya katakan tadi doktor, kalau kita bercerita tentang Akta Keganasan Rumah Tangga ni, kita lihat apakah yang dilakukan oleh pelaku. Okey, apa yang berlaku kepada mangsa. Sebab kesalahan jenayah seseorang itu bergantung kepada 3 perkara. Pertama, apa yang dia lakukan. Kedua, apakah impak kepada apa yang dia lakukan. Okey, kalau katakan dia memukul dan sebab kesan dia memukul si mangsa itu, mangsa tercedera, teruk.
ataupun disebabkan dia memukul si mangsa, mangsa itu mati contohnya. Sebab ada banyak kes itu yang berlaku, penderaan yang secara berterusan sehingga akhirnya menyebabkan kematian kepada si mangsa. Okay? Jadi undang-undang akan melihat kepada apa yang dilakukan dan apakah yang berlaku, apa akibat kepada perlakuan itu. Dan berdasarkan kepada akibat kepada perlakuan itu, maka pelaku akan didakwa. Kalaulah pelaku menyebabkan kematian, maka seksyen yang selalu diguna pakai adalah bunuh, 302. Ramai orang menyangka kalau kita bercerita tentang bunuh, ramai orang menyangka sebenarnya hanya orang yang mempunyai niat untuk membunuh saja boleh dituduh membunuh. Sebenarnya tidak. Di bawah Seksyen 300 sangat jelas, kalau kita boleh tengok, sebenarnya ada 4 keadaan yang boleh menyebabkan seseorang itu dituduh bunuh. Bukan saja jika dia mempunyai niat untuk membunuh, kalaupun dia tidak mempunyai niat untuk membunuh, tetapi jika dia mempunyai niat untuk menyebabkan kecederaan yang berupaya untuk menyebabkan kematian, maka pelaku masih boleh didapati bersalah kerana menyebabkan kematian, kerana membunuh. Ataupun kadang-kadang dia tak ada niat pun untuk membunuh, tapi dia tahu bahawa perbuatan dia ini boleh menyebabkan kematian. Contohnya kadang-kadang kanak-kanak, bayi kecil selalunya memang sangat mudah untuk tercedera. Dan kadang-kadang kecederaan boleh menyebabkan kematian. Maka orang yang menyebabkan kematian kepada si mangsa itu boleh didapati bersalah. Begitu juga katakanlah kalau penderaan itu berbentuk seksual, kita lihat banyak juga kes sumbang mahram contohnya. Maka pelaku boleh didakwa atas jenayah rogol ataupun sumbang mahram di bawah Seksyen 376. Ada banyak peruntukan yang disediakan di bawah kanun keseksaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saudari pengerusi, peruntukan-peruntukan yang terdapat di dalam kanun keseksaan ni sebenarnya memang lebih daripada mencukupi untuk menghukum jenayah penjenayah tersebut. Sebab hukuman-hukuman yang disediakan itu adalah pelbagai dan tahap hukuman yang disediakan adalah bergantung juga kepada tahap keseriusan jenayah yang dilakukan. Kalau jenayah yang dilakukan itu menyebabkan kematian, maka kalaulah dia didapati bersalah kerana membunuh, maka hukuman kerana membunuh di bawah Seksyen 302 tu adalah hukuman bunuh. Okay. Kalaulah dia menyebabkan kematian secara salah contohnya, bawah Seksyen 304, hukumannya adalah penjara dalam tempoh yang agak panjang juga. Begitu juga menyebabkan kematian secara cuai. Kadang-kadang mahkamah juga mengambil kira bagaimana jenayah tersebut dilakukan. Adakah pelaku menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ataupun bahan-bahan yang terlarang, menggunakan senjata contohnya. Sebab itu semua akan diambil kira oleh mahkamah dalam menentukan apakah yang dilakukan oleh penjenayah dan seterusnya menetapkan hukuman. Dan kalau kita lihat juga di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga, tadi saya ada sebut sikit tentang perintah perlindungan yang boleh diberi kepada si mangsa. Contoh, kalau kita tengok bahagian 2 tu ada beberapa jenis perintah. Yang pertamanya kita panggil perintah kejap. Cuba tengok balik slide nombor sebelum tu. Okey, perintah perlindungan ya. Okey, pertama sekali dia panggil perintah perlindungan interim. Okey, perintah perlindungan interim. Perintah perlindungan interim ni adalah perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah untuk memberikan perlindungan kepada mangsa sewaktu siasatan berlangsung. Sebab bila pelaku tu melakukan kesalahan tersebut dan si mangsa membuat keputusan untuk membuat laporan, maka polis akan melakukan siasatan untuk lihat sama ada kes atau tidak untuk mendakwa pesalah. Jadi kalaulah mangsa takut yang dia mungkin akan terus dicederakan, dia mungkin akan diugut oleh pelaku,
maka dia boleh memohon perintah perlindungan interim. Okay. Selain daripada itu, sewaktu proceeding ataupun sewaktu perbicaraan, mahkamah juga boleh mengeluarkan perintah perlindungan bukan sahaja kepada pelaku, bukan sahaja kepada mangsa, tetapi juga kepada mana-mana individu yang berkaitan dengan kes. Mungkin ada saksi dan saksi pun takut juga bahawa ada kebarangkalian bahawa pelaku itu akan mencederakannya, maka mahkamah boleh mengeluarkan perintah perlindungan kepada mangsa dan juga mana-mana mangsa yang berkaitan. Dan ada juga banyak perkara yang dimasukkan dalam perintah perlindungan ni, antaranya ialah hak penghunian eksklusif. Okay, hak penghunian eksklusif kepada orang-orang yang dilindungi. Maknanya mungkin rumah itu hanya boleh diduduki oleh si mangsa. So orang yang kena tuduh tu perlu keluarlah daripada rumah tu. So hak penghunian eksklusif. Kadang-kadang mahkamah juga boleh mengeluarkan perintah larangan memasuki. Maknanya dia melarang pesalah ataupun pelaku daripada memasuki kediaman, tempat kerja. Kalau mangsa tu kanak-kanak, tak boleh masuk sekolah si mangsa ataupun lain-lain institusi orang yang dilindungi. Okay, itu adalah di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga ya. Dan katakanlah rumah itu diduduki oleh pelaku, maka mahkamah juga boleh mengeluarkan kebenaran untuk orang yang dilindungi itu, si mangsa lah orang yang dilindungi, untuk memasuki sebarang premis untuk mengambil barang. Mahkamah juga boleh mengeluarkan perintah untuk melarang sebarang komunikasi antara pelaku dan juga mangsa. Dan kalaulah pelaku itu melanggar perintah mahkamah ataupun perintah perlindungan ini, maka itu akan dianggap sebagai satu kesalahan, maka mahkamah akan mempunyai kuasa untuk menghukum pesalah yang melanggar ataupun engkar kepada perintah mahkamah. Okay. Antara kuasanya even menangkap pelaku jika mahkamah percaya bahawa pelaku mempunyai kecenderungan untuk melakukan kecederaan fizikal terhadap orang yang dilindungi. Okay. Dan akta yang ketiga yang saya nak cerita ialah tentang Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Kalau kita tengok slide yang seterusnya, ini khusus untuk penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Akta ni sebenarnya sangat penting sebab dia membuka skop kepada kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Kalau dulu bila kita cerita tentang kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ni, selalunya ramai orang beranggapan bahawa ianya berkaitan dengan kesalahan rogol ataupun sumbang mahram sahaja. Tetapi skop kesalahan seksual terhadap kanak-kanak di bawah Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 ni sangat besar. Dia merangkumi pornografi, berkomunikasi secara seksual, pengantunan kanak-kanak, amang seksual, fizikal dan juga bukan fizikal. Maknanya konsep tu besar lah. Bukan sahaja melibatkan sesuatu yang rogol saja, tapi dia boleh juga apa-apa saja perlakuan yang berunsur seksual. Sebab hakikatnya apa-apa saja perlakuan berunsur seksual ni memang akan menjejaskan fizikal kanak-kanak, bukan saja fizikal kanak-kanak, tetapi penderaan seksual juga boleh menjejaskan mental dan psikologi kanak-kanak. Itu sebabnya Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak ni memang dia buka besar, melibatkan pelbagai jenis kesalahan-kesalahan penderaan yang berunsur seksual. Okay, so saya harap itu menjawab soalan Dr. Azira. Ya, terima kasih Dr. Mazlina ya. Okey, nampaknya memang Dr. Mazlina memberi penerangan yang amat jelas sekali kepada kita pada malam ni ya. Jadi memang pentingnya akta ni sebab kedua-dua akta ni adalah sebenarnya memang melindungi wanita dan juga kanak-kanak.
di mana yang wanita ni memberi perlindungan kepada mangsa, dan saya amat tertariklah dengan perintah yang hak penghuni yang eksklusif tu doktor ya. Okey, dan juga untuk akta kanak-kanak ni skop kesalahan seksual kanak-kanak ni juga amat luas. Bukan hanya kepada rogol tetapi apa-apa yang berunsurkan seksual termasuk pornografi ya. Okey, jadi doktor kita masih ada masa lagi. Okey, jadi doktor, bolehkah doktor bagi penerangan sedikit kepada kami ya? Apa sebenarnya tindakan yang boleh diambil oleh mangsa ataupun masyarakat jika berdepan dengan situasi ini? Maksudnya contohnya lah, isteri dikasari tanpa belas kasihan dan anak-anak didera, macam yang kes hari tu kan yang melibatkan kematian. Jadi sebenarnya apa tindakan boleh kita lakukan ataupun masyarakat sekeliling yang tahu pasal perkara ini, apa yang tindakan yang mereka boleh lakukan? Okey, dipersilakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Azira. Apa yang kita boleh lakukan? Sebenarnya banyak yang kita boleh lakukan. Saya rasa persoalannya bukan apa yang kita boleh lakukan, tetapi lebih kepada apa yang kita mahu lakukan. Sebab masalah utama dengan kes-kes penderaan ataupun keganasan rumah tangga ni, kadang-kadang kita lihat mangsa agak keberatan untuk mengambil tindakan. Itu sebabnya saya kata bila kita bercerita tentang apa yang kita boleh lakukan, sebenarnya lebih kepada apa yang kita mahu lakukan. Adakah kita mahu menghentikan terus penderaan yang berlaku, ataupun selain daripada menghentikan, kita mahu menghukum pelaku yang mendera kita. Kalaulah kita mahu menghentikan penderaan tersebut, kalaulah kita mahu menghukum penderaan tersebut, maka saya rasa mangsa ni, katakan kalau terutama sekali kalau mangsa tu wanita, kita cerita pasal mangsa wanita dulu sebelum kita cerita tentang mangsa kanak-kanak. Okey, kalaulah mangsa itu wanita dalam konteks isteri contohnya, isteri perlu buat keputusan. Okey, sebab selalunya antara sebab musabab kenapa kes penderaan terus berlaku adalah kerana isteri tidak melaporkan kesalahan yang penderaan yang dilakukan oleh suami terhadap dirinya. Itu antara sebab yang utamalah. Jadi nasihat saya kepada wanita-wanita yang didera, anda perlu membuat laporan kepada pihak berkuasa. Jangan simpan. Kadang-kadang bagus juga kalau anda boleh, sebab bila kita melaporkan kepada pihak berkuasa ni, yang selalu berlaku adalah si mangsa membuat laporan tetapi si mangsa tidak menyediakan bukti-bukti kepada pihak polis ataupun pihak berkuasa. Itu antara kesalahan utamalah yang biasa dilakukan, sebab bila kita melaporkan, pihak berkuasa perlukan bukti. Jangan tunggu sampai lebam tu dah hilang baru kita nak buat laporan, sebab pada saat dan ketika itu buktinya dah tiada. Okey, itu yang pertama. Bukti tu perlu, kalau boleh pastikan kita simpan semua bukti. Katakan kalau suami kita kadang-kadang mengugut kita, melalui WhatsApp, contohnya kita simpan WhatsApp tu, kronologi kejadian, bila kali pertama dia pukul, bila kali kedua, ketiga, keempat. Sebab kadang-kadang si mangsa ni, isteri ni, dia cuba menjustifikasikan tindakan si suami. Oh, mungkin sebab aku ni bukan isteri yang baik tu pasal dia pukul aku. Oh, mungkin aku ni perlu, mungkin aku ni buat kesalahan tu pasal suami pukul aku. Oh, mungkin aku ni tak cukup cantik. Oh, mungkin. So seperti yang saya katakan, sebenarnya isteri yang didera ni perlu membuat keputusan. Sebenarnya tiada justifikasi untuk seorang suami memukul isteri, apatah lagi untuk mendera isteri. Suami tidak mempunyai hak untuk memukul isteri, suami tidak mempunyai hak untuk mendera isteri. Okay, so saya rasa itu yang perlu difahami oleh semua wanita lah sebenarnya. Kita tidak berhak diperlakukan sebegitu.
we deserve a better treatment. So seperti yang saya katakan, buat laporan, pastikan kita ada semua bukti-bukti, serahkan kepada pihak polis. Kronologi, pelakuan keganasan rumah tangga dan penderaan. Kalau boleh ada saksi, pastikan anda simpan nama saksi. Kalau boleh juga, kalau sebelum-sebelum ni anda pernah pergi ke pusat-pusat kesihatan, ke hospital, ke klinik untuk mendapatkan rawatan daripada disebabkan oleh penderaan itu, simpan lawatan ke hospital, laporannya, semua tu simpan. Supaya benda-benda inilah yang sebenarnya boleh dijadikan bukti dan asas kepada pendakwaan terhadap pelaku. Masalah yang selalu berlaku adalah, pertama, wanita melaporkan bahawa mereka telah didera. Tetapi bila minta bukti, tak ada bukti. Bila tanya saksi, tak ada saksi. Kadang-kadang penceritaannya kurang jelas sebab mahkamah untuk mensabitkan kesalahan perlukan bukti yang jelas, melangkaui keraguan yang munasabah. Dan yang boleh memberi bukti ini sebenarnya adalah si mangsa. Memanglah polis boleh melakukan siasatan, tetapi dalam melakukan siasatan pun, sebab dia isu dalam rumah tangga kan, kadang-kadang tak ramai saksi yang ada. Kan, kalau dengar pun mungkin jiran-jiran dengar bergaduh, pumpang-pumpang, baling periuk ke, baling isteri menjerit ke, tapi itu semua sebenarnya adalah circumstantial evidence yang kurang jelas. Itu sebabnya kita sendiri sebagai mangsa ni pastikan bahawa bila kita pergi membuat laporan kepada polis tu, kita sediakan sekali semua bukti-bukti yang ada. Okay. Yang keduanya, kita juga perlu pastikan antara sebab musabab. Kadang-kadang bila kita dah buat keputusan bahawa kita nak ambil tindakan terhadap suami kita ni, memanglah sayang kan, tapi saya rasa kita perlu sayang diri kita lebih. Kita perlu sayang diri kita lebih, ataupun bila kita cerita tentang anak-anak, kita perlu sayang anak-anak kita lebih, sebab anak-anak sebenarnya mengharapkan kita untuk melindungi mereka. So jangan tukar fikiran. Ini pun antara salah satu masalah. Bila marah, lepas kena pukul, buat report. Bila balik rumah, suami pujuk, besok pagi pergi balik balai polis, tukar, tarik balik aduan. Begitulah seterusnya. Bila bergaduh, report. Besok pagi tarik balik. Lama-lama polis pun, itu sebabnya kadang-kadang polis tidak mengambil tindakan. Sebab pertama, kekurangan bukti. Kedua, dia tengok pun dia tahu. Kedua, dia tengok, oh ini memang jenis yang kejap-kejap tarik, buat penat je aku siasat. So seperti yang saya katakan, para isteri perlu membuat keputusan, perlu tetap pendirian. Bila dah buat tu, laporan, itulah dia. Sebab kita kena faham, kalau dah orang yang suka mendera ni sebenarnya susah dia nak berhenti. Susah dia nak berhenti. Dia macam satu addiction, satu ketagihan. Dia dah biasa buat. Jadi kita perlu mengambil langkah yang drastik untuk memastikan tindakan itu dihentikan dengan sewajarnya. Kadang-kadang isteri tahu yang suami itu berpotensi membahayakan bukan sahaja diri dia, tetapi juga membahayakan anak-anak. Tapi isteri tak buat apa-apa. Isteri tidak buat apa-apa. Kadang-kadang dalam kes penderaan kanak-kanak contohnya, isteri takut untuk masuk campur. Isteri tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan perbuatan suami. Sebenarnya mana-mana pihak, isteri ataupun pengasuh yang mempunyai sebab untuk mempercayai seorang kanak-kanak itu telah didera, sebenarnya di bawah Akta Kanak-Kanak mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa. So seperti yang saya katakan tadi, tindakan yang boleh diambil sebenarnya ialah melaporkan kepada pihak berkuasa. Itu kira tindakan yang paling drastik lah tu. Buat secepat mungkin. Jangan bertangguh, kerana kalau anda bertangguh, makin lama kes itu mungkin akan jadi makin serius.
Kedua, mungkin akan berakhir dengan kejadian yang lebih buruk. Kita dah tengok suami kita tu jenis yang mendera anak-anak, pukul, kadang-kadang sampai budak tu separuh mati contohnya. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak kita tu dah mati baru kita nak melaporkan kepada polis. Ataupun kadang-kadang dalam kes sumbang mahram contohnya, kadang-kadang si ibu ni dia tidak mahu menerima hakikat bahawa anak dia tu telah didera secara seksual. Anak dia tu telah dirogol, anak dia tu telah dicabul. Dia tidak mahu menerima hakikat. Dia tahu tetapi dia menafikan. Dia kalau orang putihnya kita panggil state of denial lah. Tidak mahu menerima kenyataan bahawa anaknya itu sebenarnya telah didera secara seksual. Mungkin sebab sayang kepada si pelaku ke, itulah dia. Sepatutnya boleh sayang, tetapi macam saya katakan, kita perlu sayang pada diri kita lebih lagi, kita perlu sayang pada anak kita lebih lagi, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keselamatan anak kita. Jangan biarkan orang lain, termasuklah suami kita sendiri, mengambil hak kita dan juga mengambil hak anak-anak kita. Saya harap itu menjawab soalan Cik Azira. Sebab kalau kat luar negara, biasanya dia ada dua tindakan, sama ada tindakan undang-undang jenayah ataupun tindakan undang-undang sivil. Selalu juga berlaku kadang-kadang isteri menyaman suami, tapi di Malaysia itu bukan satu budaya. Okey, kita tak saman suami kita untuk ganti kerugi kerana menyebabkan kecederaan kepada kita kan, ataupun anak-anak tidak menyaman ibu bapa. Tapi di barat memang itulah budayanya. Siapa saja buat kesalahan boleh disaman. Jadi nasihat saya, kalau anda rasa anda tidak boleh mengawal keadaan, mintalah bantuan, buatlah laporan. Bila kita pergi ke pihak berkuasa, memang pihak berkuasa telah dilatih bagaimana untuk mengendalikan kes-kes penderaan, apa prosedurnya. Contohnya kalau dicederakan, maka akan dibawa ke hospital untuk lihat tahap kecederaan, bagaimana kecederaan itu dilakukan. Okay, banyak prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi. Berikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa. Terima kasih pengerusi. Okey, terima kasih Doktor. Saya rasa penerangan tadi amat jelas sekali. Mangsa atau masyarakat sekeliling ni tak boleh berdiam diri jika masalah ni terjadi. Kita tahu jiran kita yang kena dera, anak didera dan seumpamanya. Mangsa atau sesiapa saja boleh dibawa ke mangsa ke hospital untuk rawatan, sekaligus boleh membawa kes ke muka pengadilan. Dan kita semua sepatutnya lah ada inisiatif. Ya Doktor? Ada inisiatif untuk saya memang setuju tu Dr. Azira. Walaupun orang tua kata jangan jaga tepi kain orang, tapi dalam konteks penderaan dan juga keganasan rumah tangga ni sebenarnya kita kena jaga. Okey, tepi kain orang. Ya betul. Dalam konteks ni lah ya Doktor, kalau tak akan melibatkan kematian tu lagi kita kata kasihan lah kan. Okey, dan saya mungkin boleh ingatkan sekali lagi sebab Doktor sebenarnya ramai juga yang datang dekat kita dengan masalah yang macam ni. Masa tengah marah tu buat report lah kan. Tapi lepas dipujuk rayu dan sebagainya, report ditarik balik. Jadi kita sebagai perawat ni memang rasa kecewa sangatlah ya. Jadi diharapnya kena tegas pendirian lah sebab proses ni akan berulang. Takut nanti kita akan pergi masuk ke dalam longkang yang sama lah. Okey. Betul. Jadi Doktor yang kita bincangkan tadi tu adalah dari segi undang-undang sivil. Namun jika mangsalah macam kita semua ni, penonton kita pun ramai yang Muslim ya. Jadi selain daripada undang-undang sivil ni, apa pandangan undang-undang syariah pula yang berkaitan dengan domestic violence dan juga child abuse ni Doktor? Boleh Doktor terangkan secara ringkas ke? Okey. Sebenarnya daripada sudut undang-undang Islam, Islam agama yang sempurna meletakkan wanita tu di tahap yang sangat tinggi. Kalau kita tengok sejarah Rasulullah SAW, dengan datangnya Islam lah darjat martabat wanita itu diangkat. Kalau dahulu sewaktu zaman jahiliah, kita lihat bagaimana kanak-kanak wanita, kanak-kanak perempuan ditanam hidup-hidup sebab mereka menganggap
bahawa kanak-kanak ataupun orang perempuan ni sesuatu yang membebankan, menyusahkan. Oleh itu memang bayi-bayi wanita tu bayi-bayi wanita, kanak-kanak perempuan, okey, ditanam hidup-hidup. Tetapi dengan kedatangan Islam, budaya itu telah dihapuskan. Anak lelaki, anak wanita, anak perempuan mendapat taraf yang sama. Okey. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun kita ada surah An-Nisa, tapi kita tak ada surah Ar-Rijal wa Ar-Rajul. Kita tidak ada surah lelaki, tetapi kita ada surah perempuan, An-Nisa, dan dalam surah itu ada pelbagai hak dan keistimewaan wanita. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, cara dia melayan wanita dan kanak-kanak, cara dia melayan isteri-isterinya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Okey. Jadi saya rasa dalam konteks Islam tu memang jelas sebenarnya wanita ini mendapat keistimewaan yang sangat tinggi, walaupun kadang-kadang mungkin sebab kekurang fahaman lah tentang Islam. Orang merasa bahawa wanita ni adalah masyarakat kelas kedua kan, contohnya sebab wanita ni kalau boleh lebih baik duduk di rumah, kalau boleh lebih baik menjaga anak di rumah, kalau boleh duduk di rumah menjaga suami. Tetapi bagi saya itu sebenarnya adalah satu penghormatan yang sangat tinggi, kerana Allah ni dia maha adil, dia maha pengasih, maha penyayang. Dia tahu sebenarnya kanak-kanak memerlukan ibu untuk membesar dengan baik. Okey, itu sebabnya wanita lebih baik duduk di rumah. Okey, dan dia juga tahu, Allah juga sedar bahawa kalaulah wanita ni nak kena kerja, nak kena jaga anak pada masa yang sama, itu adalah sesuatu yang sangat membebankan. Saya rasa Dr. Azira, saya ramai juga wanita yang bekerja memahami, bukan mudah untuk menjadi ibu yang baik dan pada masa yang sama bekerja juga. Jadi saya rasa apa yang ditetapkan oleh ya betul. Apa dia Cik Dr. Azira? Ya betul tu Dr. Mazlina, ya, kita susah kita ibu bekerja lagi nak mendidik betul. Anak-anak tu dengan cara ni susah ya. Betul. Senang lah. Sebab dalam Islam ni sebenarnya ekspektasi untuk menjadi seorang wanita yang berjaya dalam Islam mudah. Okey, dalam Islam nak jadi wanita yang berjaya ialah menjadi isteri yang baik, menjadi ibu yang baik. Tetapi dalam konteks luarnya, okey, zaman sekarang ni nak jadi wanita yang berjaya, kita perlu berjaya sebagai seorang ibu. Bukan nak kata berjaya sebagai ibu, anak-anak pun kena berjaya. Kena berjaya pula dalam kerjaya. Kalau boleh, kalau dah jadi pensyarah tu tak cukup nak jadi pensyarah, nak kena ada doktor. Dah ada doktor tak cukup, nak kena ada Profesor Madya. Dah ada Profesor Madya tak cukup lagi, nak ada profesor pula. Lepas tu perlu sentiasa cantik, perlu sentiasa baik, semuanya perlu lengkap. Jadi itu adalah bagi saya satu ekspektasi yang tidak adil kepada wanita. Islam meletakkan ekspektasi yang lebih adil. Maknanya masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Perempuan ada tanggungjawabnya, lelaki juga ada tanggungjawabnya, saling melengkapi. Okey, dari sudut undang-undang syariah di Malaysia. Kalau kita lihat tentang undang-undang syariah di Malaysia, sebenarnya undang-undang syariah di Malaysia juga melindungi hak wanita dan juga hak kanak-kanak. Terutamanya kalau kita lihat dalam konteks enactment undang-undang keluarga Islam, sebab selalunya undang-undang Islam ni memang di bawah undang-undang negeri, sebab perlembagaan menetapkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam adalah di bawah bidang kuasa negeri. Jadi di bawah undang-undang Islam di Malaysia contohnya, kalau kita lihat kita ada undang-undang keluarga Islam wilayah persekutuan. Okey, ataupun kalau di Kelantan kita ada enactment enactment undang-undang keluarga Islam Kelantan, negeri Kelantan, ataupun kita ada enactment undang-undang keluarga Islam untuk negeri Melaka. So kebanyakan enactment ni peruntukan dia tidak jauh berbeza. Okey, peruntukannya hampir samalah. Dan dalam semua enactment ni kita lihat bahawa yang pertama sekali contoh kalau kita rujuk kepada
Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, Seksyen 127, ada peruntukan untuk menganiaya isteri. So jika seorang suami tu didapati menganiaya isteri, maka dia boleh didakwa di bawah akta ini dan boleh dihukum penjara selama 6 bulan ataupun denda RM1,000 Malaysia ataupun kedua-duanya sekali. Kalaulah dia tidak memberi keadilan kepada isteri, di bawah Seksyen 128, dia juga boleh didakwa dan dihukum jika didapati bersalah. Dan selain daripada itu, kalaulah kita tak mahu, macam tadi saya kata, langkah yang paling baik ialah membuat laporan polis kan. Tapi katakanlah kita masih sayang kepada suami kita tu, kita tak nak melaporkan kepada polis, tetapi pada masa yang sama kita ingin menghentikan penderaan tu. Kita tidak mahu meletakkan diri kita dalam posisi untuk didera. Okay? Salah satu peruntukan yang disediakan oleh enactment Undang-Undang Keluarga Islam ni ialah memberi hak kepada isteri untuk memohon kepada mahkamah untuk membubarkan perkahwinan. Biasanya kalau kita pergi tu dia akan tanyalah, kita akan tengok masih ada ruang dan peluang untuk berdamai atau tidak. So biasa dia akan letak dulu bawah suluh. Kalau tak boleh juga suluh tak jalan, akhirnya penceraian merupakan jalan yang terbaik. So di bawah enactment Undang-Undang Keluarga Islam ni sebenarnya ada banyak peruntukan. Seorang isteri dia ada pelbagai cara untuk dilepaskan dalam perkahwinan. Antaranya dia boleh memohon penceraian melalui fasah ataupun taklik. So antara salah satu sebab musabab untuk memohon fasah ataupun taklik ni ialah jika isteri itu telah dianiaya ataupun didera oleh suami. Sekarang ni saya rasa prosedur mahkamah syariah untuk memohon penceraian jauh lebih mudah nak dibandingkan dengan zaman dahulu. Dulu orang selalu kata mahkamah syariah ni sebenarnya tak berlaku adil kepada wanita, suka menafikan hak wanita, bila nak bercerai tu ambil masa bertahun-tahun. Tapi kita lihat sekarang ni sebenarnya prosedur itu semakin mudah, terutama sekali jika pihak suami tidak memberikan sebarang bantahan terhadap permohonan untuk bercerai. Okay, so seperti yang saya katakan, dia boleh buat laporan memohon penceraian atas perkara-perkara yang tertentu lah. Kalau taklik tu saya rasa semua orang tahu kan. Sewaktu pernikahan nanti suami akan membacakan taklik. Taklik ni sebenarnya macam satu kita panggil aku janji bagi pihak suami yang memperaku dan berjanji bahawa dia akan jaga isteri dia dengan baik, dia akan bagi isteri dia nafkah, dia tidak akan menyakiti isteri dia. Kalau dia melakukan sekian-sekian dalam tempoh sekian-sekian, maka isteri itu akan mempunyai hak untuk memohon penceraian secara taklik. Okay? Kalau fasah pun begitu juga. Jadi bila isteri pergi ke mahkamah, dia perlu buat keputusan. Nak mohon penceraian melalui fasah, taklik, ataupun dia boleh juga memohon penceraian secara bersama. Maknanya kedua-dua pihak bersetuju untuk bercerai secara bersamalah. Walaupun kadang-kadang sebenarnya dalam banyak kes penderaan, si suami kadang-kadang dia tak nak lepaskan isteri dia. Dia lebih rela melihat isteri dia disiksa daripada melepaskan isteri. Tapi kadang-kadang berlaku juga mungkin suami tu menyedari bahawa dia bukan suami yang baik, maka dia dengan secara sukarela bersetuju untuk menceraikan isterinya. Dan satu lagi cara untuk mendapatkan penceraian adalah dengan cara huluk. Huluk ni di mana isteri akan membayar suami.
untuk menceraikannya. Dalam sejarah pun memang pernah berlaku, ada sahabat yang dibayar oleh isterinya. Dia bukan sebenarnya bayar tu sebenarnya lebih kepada ganti rugi lah kepada suami, agar si suami bersetuju untuk menceraikan isterinya. Itu adalah antara cabang-cabang ataupun peruntukan-peruntukan undang-undang yang kita boleh lihat disediakan dalam undang-undang syariah. Tetapi sama juga kalau anda nak ambil tindakan di bawah undang-undang sivil ataupun undang-undang jenayah, ataupun anda nak ambil tindakan di bawah undang-undang syariah, pada titik akhirnya sebab anda yang membuat laporan, maka beban pembuktian adalah kepada anda. Anda yang perlu buktikan bahawa anda telah didera. Anda yang perlu buktikan bahawa anda telah dianiaya. Barulah mahkamah akan membenarkan permohonan penceraian. Kalaulah anda mohon penceraian tetapi pada masa yang sama anda tidak boleh menyediakan bukti, kecuali untuk penceraian secara bersama tu, suka sama suka lah, bersama-sama bersetuju, mutual divorce, yang itu memang tidak perlukan bukti. Tetapi untuk penceraian taklik, cerai melalui fasakh, anda perlu menyediakan bukti untuk menunjukkan bahawa sebab musabab anda memohon penceraian itu wujud. Kalau anda kata suami anda dera anda, samalah beban pembuktiannya. Kenalah ada saksi, kena ada laporan polis, masih perlu disertakan laporan pemeriksaan untuk menunjukkan bahawa sebenarnya memang penderaan itu berlaku dan atas dasar itulah anda memohon penceraian. Jadi saya harap soalan itu terjawab untuk menceritakan kepada kita sebenarnya semua wanita kita ni dilindungi oleh undang-undang. Cuma kita kena faham undang-undang ni tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Undang-undang ini perlu dihormati, undang-undang ini perlu dikuatkuasakan. So untuk menghormati dan menguatkuasakan undang-undang ni, semua kita perlu memainkan peranan. Bangsa perlu memainkan peranan, ahli keluarga perlu memainkan peranan, jiran tetangga perlu memainkan peranan, pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan. Terima kasih pengerusi. Terima kasih Doktor atas penerangan yang begitu jelas sekali ya. Dan kita kena ingat bahawasanya sebenarnya hak wanita dalam Islam ni amat istimewa Doktor. Wanita ni sepatutnya dilindungi, disayangi dan juga dibimbing. Dan cara mendidik wanita tu pun perlu ada cara lah. Tak boleh terlalu lembut dan juga tak boleh terlalu keras. Okey Doktor, sebenarnya kita ada soalan ni, kita boleh jawab lah. Okey, cuba kita tengok soalan yang kita ada dalam komen ni. Okey, ada soalan daripada Puan Faridah Mat Yudin ya. Jika suami mengurung isteri kerana terlalu paranoid atau cemburu, adakah dikira penderaan? Jika dikira penderaan, bagaimana hendak membuktikannya? Doktor, sila jawab Doktor. Sebenarnya memang mengurung isteri kerana terlalu paranoid atau cemburu tu sebenarnya kalau kita tengok section 2 yang saya sebut tadi kan, memang termasuk antara salah satu jenis penderaan. Dan bila kita bercerita tentang mengurung atau menahan, pengurungan dan juga penahanan itu perlulah sesuatu yang salah di sisi undang-undang. Maksud dia suami tidak ada hak untuk mengurung isteri. Dan isteri pula sebenarnya ada hak untuk keluar. Tetapi kalaulah macam saya kata, kalau dia kurung isteri tu sebab dia takut isteri tu akan mencederakan diri sendiri, dan isteri pula kebetulan memang mempunyai keberangkalian untuk mencederakan diri sendiri ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan, maka tidaklah dianggap sebagai satu kesalahan. Tetapi kalaulah isteri tu nak pergi kerja tapi sebab dia cemburu dengan bini dia, dia kurung bini dia, tak bagi dia pergi, isteri dia pergi kerja, maknanya ini adalah satu pengurungan yang salah. Sebab undang-undang memberi hak kepada isteri untuk pergi bekerja, dan undang-undang tidak beri hak kepada suami untuk menghalang isteri bekerja. Jadi bila dia kurung isteri dia bagi menghalang isteri dia bekerja, maknanya dia telah mengambil hak isteri dia secara salah. Dan itulah yang menjadikan
Perlakuan dia mengurung isteri ataupun menahan isteri itu adalah sebagai salah satu bentuk keganasan rumah tangga seperti yang termaktub di dalam Akta Keganasan Rumah Tangga. Jadi macam mana nak cari bukti? Saya rasa zaman sekarang ni sebenarnya banyak je bukti ya, terutama sekali semua wanita saya rasa ada handphone kan. Handphone pula smartphone. Okay, so gunakanlah smartphone itu sewajarnya, okay, sebagai bukti. Kadang-kadang contohnya kalau dalam konteks bekerja kan, so bila anda tak pergi kerja, itu juga boleh jadi sebahagian daripada bukti, sebab mahkamah ni sebenarnya dia akan tengok semua bukti-bukti yang ada. Okay, dan bukti-bukti ini bila dikumpulkan dan dilihat secara bersama, perlulah membuktikan tanpa keraguan munasabah sesungguhnya anda telah dikurung oleh suami tanpa mempunyai sebab musabab yang sah di sisi undang-undang. So gunakan handphone yang ada tu, itu adalah cara yang paling mudah lah sebenarnya, tunjukkan bahawa anda dikurung dalam bilik, tetapi itu bukan satu saja bukti yang ada, kena ada bukti-bukti lain lah, tak datang kerja contohnya, ataupun mungkin anda boleh tunjukkan anda cuba untuk keluar daripada rumah. Kadang-kadang kalau kita menjerit minta tolong, mungkin ada jiran yang mendengar jeritan kita, dan mungkin jiran itu juga boleh menjadi saksi untuk menunjukkan bahawa betul pada tarikh sekian-sekian-sekian, pada waktu sekian-sekian-sekian, memanglah si isteri ni telah dikurung. Saya cuba bantu, saya cuba buka, tapi memang suami dia dah kunci dia daripada luar, pintu dirantai, tanpa sebarang sebab musabab yang munasabah. Sebab bukti ni sebenarnya memang akan ambil masa yang panjang lah. Tapi kita kumpul pelan-pelan, tunggu sampai kita ada bukti yang cukup, maka kita pun buat laporan polis. Tapi kalaulah pengurungan ini dilakukan bersama-sama dengan perlakuan-perlakuan yang lain. Maknanya dia bukan sekadar pukul isteri dia, tapi dia juga mengugut isteri dia. Dia juga menyebabkan kejerahan fizikal. Jadi bukti-bukti ini semua boleh digabungkan. Sebab selalunya dalam banyak keadaan bila seseorang itu melakukan keganasan rumah tangga, dia bukan buat satu saja perlakuan yang ditetapkan dalam Seksyen 2 tu. Dia akan pelbagai perlakuan. Dia akan ada ugutan, dia akan ada kecederaan fizikal, dia akan ada unsur-unsur pengurungan. Jadi kita gabungkan semua sekali untuk menguatkan kes kita, untuk menunjukkan bahawa benarlah sesungguhnya kita ini telah didera oleh suami. Saya harap itu menjawab soalan ya Puan Faridah. Okey, ada soalan lain ke Dr. Azira? Okey, terbaiklah jawapan doktor ya. Cuma saya rasa ada satu ni daripada Puan Faridah juga, ni adalah satu penyataan. Tetapi memang realitinya berlaku pada hari ini ya. Kebanyakan isteri tidak lapor penderaan suami terhadap mereka disebabkan oleh ataupun anak kan, disebabkan oleh takut hilang punca pencarian jika suami ditangkap. Ini mungkin sebab isteri terlalu dependen kepada suami ya. Boleh doktor bagi penerangan sedikit. Okey, saya rasa ada beberapa cara untuk kita mengatasi masalah ini. Pertama sekali, sebagai orang Islam, kita percaya rezeki itu datangnya daripada Allah, bukan datang daripada suami. Okay? Dan Allah dah janji dia akan cukupkan rezeki kita. Maknanya kalaupun bukan daripada suami, insya-Allah kalau kita buat laporan suami kena tangkap, insya-Allah dengan tulang 4 kerat kita ni dan dengan keamanan dan keselamatan yang kita dapat. Sebab suami dah tak ada. Kalau dulu tadi nak pergi kerja tak boleh. Dah laki duk kontrol, laki gitu paranoid kan. Mungkin juga disebabkan suami mendera kita, kita jadi tak sihat, kita selalu sakit, kita tak boleh bekerja dengan baik. So bila tidak ada punca yang menyebabkan kita ni berada dalam keadaan yang tidak boleh bekerja, maka kita dah boleh bekerja, kita boleh cari rezeki kita sendiri. Jadi saya rasa para wanita, saya setuju dengan Dr. Azira, para wanita jangan jadi terlalu bergantung kepada suami. Kerana kita perlu sedar, saya ingat dulu-dulu lah, orang tu pernah cakap suami ni dia ada dua. Kalau tak diambil Allah, dia ambil orang.
Okay, jadi kita ni janganlah bergantung kepada suami 100%. Lala kita tinggal seorang je sebenarnya. Kita hanya boleh mengharapkan diri kita sahaja. Jadi jangan bergantung kepada suami. Ingat rezeki datang daripada Allah. Ingat kita ada hak untuk hidup selamat. Kita ada hak dan tanggungjawab terhadap anak-anak kita. So kita kena ingat yang kita ni sebenarnya kalau kita kahwin, kita bukan saja nak disayangi, dikasihi ya, tapi kita nak hidup bahagia. Dan yang paling penting sekali sebenarnya kita nak masuk syurga dan kita nak juga pasangan kita masuk syurga. Tapi kalau suami kita tu adalah seorang yang suka mendera kita, adakah kita rasa dia tu akan masuk syurga? Dan bila dia pun selalu dera kita, kita tak reda, kita pun setiap hari duk menyumpah dia. Contohlah kan, saya tak rasa isteri hanya mungkin dia tak berani nak melawan secara berdepan, tapi dalam hati bercakap perkara-perkara yang tak sepatutnya, itu jauh lebih berdosa. Jadi saya rasa isteri kita sebagai seorang manusia, kita perlu berfikir secara rasional, buat apa yang terbaik untuk kita dan buat apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan percayalah, sebenarnya membiarkan diri kita didera, membiarkan hak kita diambil, membahayakan diri dan nyawa kita dan anak-anak, okey, sebenarnya bukanlah satu pilihan yang baik. Okey, sayangi diri dahulu. Okey, sebelum anda sayangi suami anda. Sayang, biar bertempat. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Itulah nasihat saya kepada isteri-isteri di luar sana. Saya tahu sebenarnya susah. Memang susah sebab dia macam-macam tau, perasaan sayang, lepas tu perasaan percaya sebagai isteri, kita kena taat pada suami, kita tak boleh buka aib suami ya. Tapi kita kena tahu Islam ni adalah agama yang selamat. Islam tu, perkataan Islam tu sendiri menunjukkan selamat, keselamatan kepada semua orang. Allah itu maha adil, dia beri hak kepada suami, tetapi itu tidak bermaksud isteri tidak ada hak langsung. Dia jadikan suami itu ketua keluarga, tetapi bukan bermaksud sebagai ketua suami mempunyai hak mutlak untuk melayan isteri sesuka hati. Okey, untuk mendera isteri sesuka hati. Saya rasa ini yang perlu difahami oleh semua wanita. Buat keputusan, dan keputusan itu adalah sebenarnya yang akan menentukan, okey, selepas ni apa yang akan jadi pada kita. Okey, buat keputusan sebelum terlambat. Okey, itu sahaja nasihat saya. Okey, terima kasih kepada Dr. Mazlina ya. Sebenarnya perempuan ni banyak dilema ni doktor. Tapi sebagai seorang wanita ni kita kena bijak menilai lah kan. Dan kita kena pertahankan hak yang sepatutnya kita dapat ya. Okey, doktor ya, saya rasa penjelasan pada malam ni berkaitan dengan definisi, akta, hak-hak wanita serta tindakan tu yang boleh diambil oleh golongan wanita yang didera suami dan juga kanak-kanak yang didera ni sebenarnya amat jelas sekali ya. Jadi penerangan ni bukan sahaja tertakluk kepada undang-undang sivil, malah kita pun telah pergi kepada undang-undang syariah ya. Jadi sebagai seorang wanita, kita mesti tahu hak kita, terutama jika dizalimi suami. Kalau dah tangan naik ke muka tu, kita kena tahulah sepatutnya hak kita dan sepatutnya suami tidak boleh buat macam tu dah. Okay. Dan sebagai seorang anak juga tidak boleh diperlakukan sewenang-wenangnya kerana anak pun mempunyai hak ke atas diri mereka dan boleh diperjuangkan di mahkamah sebenarnya ya. Jadi sebagai ahli masyarakat juga kita tidak boleh berdiam diri jika mengetahui jiran atau keluarga kita didera oleh suami dan juga anak-anak pun didera oleh ibu bapa kan. Jadi kita memang tak boleh berdiam diri. Sebab apa? Sebab kita nak membendung kejadian yang tidak diingini, terutama jika melibatkan kehilangan nyawa ya. Kita kata mencegah tu lebih baik daripada mengubati lah ya. Okey, jadi Dr. Mazlina, sebagai akhirnya untuk malam ni sebenarnya kita ada beberapa minit lagi, cuma untuk saki baki masa yang kita ada ni, saya ingin menjemputlah Dr. Mazlina untuk memberi kesimpulan terhadap tajuk kita ni. Moga-moga lah walaupun mereka tidak dapat banyak, tapi mungkin mereka boleh bawa balik kesimpulan dan termimpi-mimpi malam ni mendengar kesimpulan dari Dr. Mazlina. Okey, dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih Dr. Azira ya. Kesimpulannya, pertama, undang-undang memang menjamin hak wanita dan kanak-kanak. Okey. Yang kedua, undang-undang juga menyediakan platform kepada mangsa untuk mengambil tindakan terhadap
pesalah laku yang telah melakukan keganasan rumah tangga. Dan kalau kita lihat dalam konteks undang-undang, skop keganasan rumah tangga itu sebenarnya sangat-sangat luas. Apa sahaja kesalahan-kesalahan yang tertakluk di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga itu boleh dianggap sebagai keganasan rumah tangga. Kita juga perlu ingat bukan sahaja melakukannya, cubaan untuk melakukannya, bersubahat untuk melakukannya juga merupakan satu kesalahan jenayah di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga. So oleh sebab yang demikian, setiap golongan masyarakat seperti yang saya kata tadi memainkan peranan untuk memastikan bahawa masalah keganasan rumah tangga ini dapat diselesaikan. Kita tidak boleh harap kepada satu pihak sahajalah. Dia memerlukan kerjasama usaha yang bersepadu daripada semua pihak dalam memastikan keganasan rumah tangga ini dapat dikurangkan. Saya rasa nak benteras ataupun untuk memastikan tidak berlaku keganasan rumah tangga ni agak mustahil, kerana selagi mana manusia itu ada, memang akan berlaku keganasan rumah tangga. Tetapi sebagai ahli masyarakat, kita boleh bersama-sama berusaha untuk mengurangkan masalah keganasan rumah tangga. Dan satu perkara yang kita perlu ingat juga bila kita bercerita tentang keganasan rumah tangga, dia bermula dari rumah kita. Ahli rumah tangga itu setiap seorangnya perlu memainkan peranan. Dan kita terutamanya sebagai orang Islam, lagilah kena sedar. Macam hari tu ada orang kata, oh aku kahwin sebab aku nak bahagia. Saya kata betul. Tetapi sebenarnya pada titik akhirnya kita kahwin, kita berkeluarga, kita ada suami, kita ada isteri, kita ada anak-anak sebab mereka ini merupakan tiket untuk kita ke syurga. Jadi kita kena jaga baik-baik tiket kita tu. So kalau kita suami, kita kena jaga isteri kita, kita kena jaga anak kita sebab mereka lah tiket kita ke syurga. Kalau kita ibu bapa, kita kena jaga anak kita sebab mereka lah tiket kita ke syurga. Dan Rasulullah pun memang dah cakap dah. Bila kita mati, kan ada berapa amalan saja yang tinggal. Dan salah satu amalannya adalah doa daripada anak yang saleh. Jadi kalau kita didik anak kita dengan baik, insya-Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan dia akan mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kita. Bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Tetapi kalau kita mendera anak-anak kita, adakah anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh? Sebab kita lihat kebanyakan kes-kes di mana anak-anak terlibat dengan gejala-gejala sosial ni adalah mereka yang datang dari rumah tangga yang yang tidak bahagia. Okey, jadi dia tak bahagia kat rumah sebab dia tengok bapak dia duk pukul mak dia, dia duduk rumah pun dia duk kena belasah dengan bapak dia, dia keluar rumah buat aktiviti sendiri. Jadi rumusannya semuanya bermula daripada kita. Janganlah kita menjadi pemangsa dan janganlah juga kita biarkan diri kita menjadi mangsa. Okey, itu saja Dr. Azira. Saya harap konklusinya itu jelas supaya semua orang selepas ni bersemangat untuk menjaga dan melindungi diri sendiri. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Mazlina. Okey, saya kira kita telah berada di penghujung program, tapi sebelum kita menamatkan program kita pada malam ini denganlah serangkap puisi ke? Puisi lah. Serangkap puisi daripada saya sempena sambutan Hari Wanita Sedunia ya. Okey. Wanita, dikaulah pelita yang menerangi rumahmu. Tanpa riang wajahmu, maka sepilah dunia. Wanita, tabahnya dikau menghadapi ranjau onak yang menghujani. Perasaanmu boleh dipendam tanpa diluah. Tetapi jangan sampai bibirmu terus membisu. Kerana diammu amat berbahaya. Wanita, teruslah bangkit. Jangan mengharap kepada insan lain. Engkau punya hati setabah Maryam. Engkau punya jiwa semurni Siti Khadijah. Jadi selamat Hari Wanita untuk semua wanita di sekeliling saya dan kepada Dr. Mazlina serta seluruh wanita di dunia yang saya kasihi pada malam ini. Jadi untuk akhirnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Mazlina sekali lagi kerana sudi bersama kita semua pada malam ini. Semoga program malam ini memberi manfaat kepada kita semua. Jadi sebelum saya akhiri program kita pada malam ini, saya ingin
mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan ya. Sebenarnya program ini berentetan daripada program kita pada malam ini. Warak Papisma iaitu Esko Wanita Remaja dan Kanak-kanak Papisma ya akan mengadakan bengkel kefahaman penderaan rumah tangga dan penganiayaan kanak-kanak. Jadi bengkel ini sebenarnya menghalusi lagi program bual bicara kita malam ini dan juga akan berlangsung secara online selama 2 hari iaitu pada 2 dan 3 hari bulan 4 2021 dan bakal mengetengahkan penceramah-penceramah yang hebat di bidang masing-masing ya. Dr. Mazina insya-Allah kita juga akan jemput ya dalam bengkel nanti. Dan bengkel ini dikenakan yuran sebanyak RM30 dan dibuka kepada umum. Jadi detail berkenaan dengan program ini kita akan membuat promosi secara besar-besaran di dalam Facebook Papisma. Jadi diharap kepada anda semua bolehlah selalu melayari Facebook Papisma bagi mendapat info setiap masa. Okey, jadi dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama-sama dengan kami selama 1 jam setengah bagi membincangkan tajuk yang amat penting pada malam ini iaitu wanita dan kanak-kanak versus penderaan dalam rumah tangga. Adakah hak mereka untuk dipertahankan? Jadi kita semua telah mendapat jawapan yang telah dirungkaikan oleh Dr. Mazina sebentar tadi. Jadi kita akhiri dulu majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.